negara memerlukan kepada hubungan diplomatik yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Kerana kita tidak mahu negara menghabiskan hasil negara melalui makan gaji buta ataupun mungkin makan gaji haram. Kerana peranan duta ini sangat penting. Sebahagiannya telah disebut oleh pada Rengas tadi, dan saya ingin melihat kepada peranan negara-negara dalam dunia ini yang berjaya mengemukakan satu approach baru, iaitu apa yang dikatakan soft power dengan izin, yang telah dilakukan dengan cemerlang. Sebagai contohnya Korea Selatan. Ia bukan sahaja cemerlang dari segi aspek politik, tetapi dengan pendekatan soft power melalui budaya, melalui maklumat, informasi, melalui pendidikan, seni, dan kita melihat bagaimana K-pop sebagai contoh berjaya dikomersialkan, diekspor sebagai nama ke luar negara, dan juga drama-drama bersiri Korea yang dapat menempatkan dalam stesen-stesen televisyen antarabangsa dan juga memperkenalkan budaya asli Korea Selatan itu. Kita, Datuk Pengerusi, pernah cemerlang menghantar seorang yang saya anggap penting, iaitulah Datuk Aziz Rahman, yang berjaya untuk membuka sebuah fakulti di University of Beijing dalam memperkenalkan dan memperkasakan bahasa Melayu di tanah besar China. Jadi ini penting bagi saya supaya duta-duta yang dilantik ini, saya boleh bersetuju, seorang dua bolehlah. Bukan semua orang politik diberikan ganjaran. Ada di antaranya hanya untuk memenuhi kota ataupun tak dapat jadi menteri dan seumpamanya. Tetapi dalam negara-negara yang berkepentingan seperti United States sebagai contoh, negara China sebagai contoh, dalam persaingan geopolitik yang semakin mencabar, kita memang memerlukan seorang ataupun duta-duta yang memang yang penuh dengan skill, pengalaman, performance yang baik, yang boleh kita pertaruhkan untuk mereka ini menjadi diplomat di negara-negara yang berkepentingan. Saya setuju Indonesia sebagai contoh, negara China, ya, bukan sekadar dari segi budaya kita dengan mereka, tetapi trade, ya. Sebagai contoh, saya pernah menjadi Menteri Pertanian, bagaimana kita mengusahakan beberapa hasil pertanian seperti durian kita, variety Musang King, dan nangka madu kita, dan banyak lagi hasil-hasil tanaman kita yang boleh dikomersialkan. Dan bayangkan kalau negara China boleh membuka market mereka untuk bahan-bahan pertanian kita. Ini sudah barang pasti akan memberikan pulangan besar kepada negara kita. Di Timur Tengah sebagai contoh, apa yang penting untuk kita bawa sebagai menepati mission kita sebagai membawa soft power tadi. Negara-negara yang begitu sentimental kita seperti Arab Saudi, Timur Tengah, sepatutnya kita membawa keindahan Islam, budaya multirasial dalam negara kita. Bukan kita disaratkan lagi dengan budaya takfiri yang dibawa masuk dalam negara kita. Jadi ini saya rasa satu perkara yang harus kita berikan perhatian, di mana IDFR ini, Institute of Diplomacy dan Foreign Relations ini, mesti pada setiap masa menghantar para diplomat. Dan kalau ada pun orang politik yang benar-benar cemerlang, negara pernah ada nama seperti Ghazali Syafi'i, Indonesia pernah ada seperti Adam Malik dan secontohnya, yang memang peranan mereka sebagai orang politik itu memberikan suatu hubungan yang baik, hubungan politik yang baik, dan masa depan ASEAN pada waktu itu yang mesti terus dipeliharakan.